مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. سلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله. السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. سلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله. السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله. مولاي السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله. السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Alhamdulillah, segala puji dan kesyukuran kita ucapkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala
yang banyak ya, melimpahkan rahmatnya, melimpahkan hidayahnya, melimpahkan rezekinya kepada seluruh makhluk ya, yang diciptakannya, khususnya kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada manusia-manusia lain insya-Allah. Dan juga kita jangan lupa ya, selawat dan salam kita kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para isteri baginda, kepada para ahli keluarga baginda, kepada para sahabat baginda, dan juga kepada golongan yang mengikuti baginda sampai hari kiamat insya-Allah. Okey, baik tuan-tuan dan puan-puan sekalian, apa khabar? Selamat pagi, salam sejahtera, salam Jumaat. Kami DDAR Tamar mendoakan agar kita semua dan juga keluarga diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala akan kebaikan di dunia, diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala akan kebaikan di akhirat, dan juga diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari api neraka ni insya-Allah. Okey, baik tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sebelum saya meneruskan e-bilah saya ni, saya ingin berpesan ya pada diri saya dan juga tuan-tuan di luar sana. Hari ini merupakan hari Jumaat. Jadi suka saya ingin ingatkan pada diri saya dan tuan-tuan puan yang mana yang berpeluang untuk pergi ke masjid atau surau atau madrasah ataupun ke balai solat ke, yang mana yang dibenarkan ya untuk bersolat jemaah di sana, solat jemaah. Jadi saya untuk berpesan kepada tuan-tuan juga, iaitu jangan lupa ya, bila masuk hari Jumaat ni jangan lupa baca surah Al-Kahfi, yang mana itu ada Nabi ada pesan ya dalam hadis dia. Dan juga yang mana jangan lupa ya, perbanyakkan juga selawat ya, selawat dan juga perbanyakkan berdoa. Yang ini pun ada hadisnya juga ya. Barang siapa yang banyak selawat pada hari Jumaat tu, selawat itu akan dibawa, akan dipertontonkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dan jangan lupa banyakkan kita buat pahala lah, banyakkan kita bersedekah, banyakkan kita jangan lupa potong kuku, dan juga pakai pakaian bersih, makan wangi-wangian, mandi sunat Jumaat ataupun datang awal ke masjid itu kepada yang mana nak pergi masjid. Jangan lupa ya, banyakkan beribadat, banyakkan buat kebajikan pada Jumaat, punya pahalanya insya-Allah lipat kali ganda insya-Allah. Okey, baik. Itu pesanan saya berkenaan Jumaat ya. Okey, saya teruskan kepada perkongsian kita dalam FB Live hari ini. Sebelum tu saya ingin berpesan ya kepada tuan-tuan di luar sana yang mengikuti FB Live saya, sama ada yang mengikuti sekarang ataupun dalam yang video-video yang akan datang, yang ulang share videonya nanti. Jangan lupa ya, sharekan, tagkan kawan-kawan tu, invite diorang bersama dalam majlis ilmu ni. Mudah-mudahan dengan majlis ilmu ni kita berkongsi-kongsi pahala, kita berkongsi-kongsi ilmu, mudah-mudahan pahalanya berpanjangan sampai hari kiamat insya-Allah. Okey, baik. Kepada yang belum mengenali diri saya ya, saya ingin perkenalkanlah ya diri saya, iaitu saya Abdul Rahman. Kami daripada perniagaan AR Tamar, yang mana kami merupakan wakil pemasaran produk Al-Hijaz Smart International Sambihat ya. Antara produk utamanya ialah produk kesihatan Parti Ajwa ataupun Fruma Parti Fruma Ajwa ya. Okey, ini saya tunjukkan. Ini produknya ya. Ini produknya. Okey, baik. Kepakaran kami ialah membantu tuan-tuan dan perempuan di luar sana, tak kira peringkat umur, yang ingin menjaga kesihatan ya, yang ingin memperbaiki kesihatan, yang ingin maintain sihat agar dapat membuat kebajikan, dapat membantu orang lain, dapat beraktiviti bersama keluarga atau bersama orang cinta, dan juga secara tak langsung dia akan rasa cinta kita lah kepada Nabi Muhammad SAW, dan juga rasa rindu kita kepada Allah SWT insya-Allah. Okay, baik. Bagaimana dapat kami bantu ialah dengan melalui produk tadilah, produk kesihatan kami, iaitu Parti Ajwa ya. Parti Ajwa ataupun Parti Kurma Ajwa, yang mana produk ni didatangkan, kita proses dalam bentuk jus ya, jus tamar, ada tamar ajwa atau kurma ajwa. Di dalam ni ada macam-macam description, kita bagikan cara makan semua, dan juga kandungan nutrisi, cara simpanan semua adalah ya, semua ada kat sini.
Okey, baik. Apa tindakan yang tuan-tuan perlu lakukan ialah jangan lupa ya, PM kami, DM kami, dan juga kami insyaAllah kami akan kongsikan tips-tipsnya, ataupun kami akan kongsikan infonya lah berkenaan produk ni. Dan anda kata yang berminat untuk jadi dropship kami, memang kita ada peluang. Kita akan buka peluang, kita akan sama-sama membantu kita pertingkatkan ekonomi kita, especially ataupun terutamanya bila Malaysia atau kita dilanda COVID ni, banyak orang yang terkesan ekonomi mereka, ekonomi diri mereka ataupun ekonomi keluarga mereka. Okey, baik. Itu sikit-sikit berkenaan dengan latar belakang ataupun pengenalan kami lah, pengenalan saya. Okey, sebelum saya nak teruskan, saya ingin kongsikan dulu topik-topik yang kami akan buat live hari ini. Seperti biasa, topik utama kami saya akan kongsikan yang berkaitan dengan bisnes lah, insyaAllah, berdasarkan pada pembacaan saya ataupun pengalaman saya berbisnes sejak kecil, insyaAllah. Dan juga di samping tu, tapi hari ini kita tak berkongsi pasal bisnes. Saya akan ceritakan beberapa ataupun satu kisah inspirasi ataupun cerita-cerita orang-orang yang dah berjaya, sebagai inspirasi kita ambil yang baik, yang buruk kita apa kata orang, jangan ambil, kita ambil yang baik. Okey, dan juga itu satu. Yang kedua, saya akan kongsikan dengan apa peluang yang kami nak bantu atau kita sama-sama bantu, iaitu peluang dropship, yang mana produknya ialah produk yang ini, insyaAllah. Okey, ini produknya, produk utama yang kita nak buat promosi ataupun kita nak kempen dekat orang luar sana, parti produk kesihatan, parti Ajwa. Dan juga yang ketiga, saya akan kongsikan sikit berkenaan kajian yang di luar sana untuk pengetahuan kita terhadap kurma ni. Apa itu lagi, kajian perubatan yang proven, yang mengatakan kurma ni memberi kesihatan apa. Okey, baik. Pada diri kita lah, insyaAllah. Okay, baik. Dan yang last kali, topik terakhir, seperti biasa, saya akan kongsikan peringatan kita berkenaan COVID-19 ni lah. Jadi apa yang saya nak kongsikan nanti, jangan lupa kongsikan ini peringatan daripada KKM sendiri, dan juga jangan lupa kita orang sebarkan benda-benda ni agar kita bantu-membantu dalam melakukan perkara kebajikan. Mudah-mudahan kita mendapat pahala di sisi Allah SWT, dan mudah-mudahan pahalanya berpanjangan sampai hari kiamat, insyaAllah. Okay, baik. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya teruskan perkongsian saya yang pertama, iaitu berkenaan dengan tajuk FB Live saya pagi ni, iaitu tips daripada Richard Branson. Tips daripada Richard Branson lah. Siapa Richard Branson? Soalannya, siapakah dia Richard Branson? Kalau tuan-tuan puan-puan tahu, jangan lupa bagi jawapan kat bawah, komen kat bawah. Okey, Richard Branson ni dia seorang billionaire, dan juga dia seorang usahawan yang berjaya lah, dan dia ni dia ialah kata orang founder ataupun CEO untuk kumpulan Virgin Limited, yang mana dia ni Richard Branson dia salah satu yang popularnya syarikat penerbangan lah di Australia sana, Virgin Air ni. Dan juga bukan itu saja, Richard Branson ni terlibat dalam pelbagai jenis perniagaan lah, macam antaranya macam perniagaan muzik secara global ni, video game, penerbangan, terbaru projek angkasa. Jadi nanti ada orang kata kenapa nak ambil orang bukan Islam. Macam ni, pada pandangan saya, dalam perkongsian yang akan datang kami akan ambil juga beberapa ataupun seberapa ramai yang boleh yang kita nak jadikan inspirasi di kalangan orang Islam dan juga bukan Islam. Kenapa? Kerana saya percaya Allah kata setiap manusia tu dia ada kelebihan, dia ada kekurangan. Maknanya tak semestinya orang Islam saja yang ada lebih, dan tak semestinya ada orang kafir saja yang ada kekurangan. Jadi kita belajar daripada, kita dapat ilmu daripada orang-orang yang katakan non-Muslim ni, yang belum lagi Islam ni. Kita ambil benda baik, kita jadikan sebagai untuk upgrade diri kita, apa yang dia buat betul. Okay, baik. Saya teruskan perkongsian saya ni berkenaan sikit sebanyak lah tentang Richard Branson ni. Dulu Richard Branson ni dia masa di zaman dia bersekolah dulu, dia ada satu penyakit tau, penyakit dysleksia.
Itu pun saya nak tanya, siapa yang tahu penyakit disleksia boleh kongsikan apa penyakit disleksia. Dia kalau ikutkan, dia seni penyakit ataupun seni masalah lah di otak, yang mana dia pembelajaran, dia ada masalah dalam pembelajaran lah. Dan juga benda ni banyak kita dengar juga di kalangan kanak-kanak juga. Dia ada beberapa peringkat disleksia ni, ada beberapa jenis, ada beberapa sebutan yang lain yang berkaitan dengan pembelajaran kanak-kanak ni. Dan juga walaupun dalam keadaan dia begitu, dia kata kalau kita baca sejarah dia berjaya walaupun dia gagal di sekolah, tapi dia ni tak pernah, dia ada sifat yang tidak cepat mengalah. Dia satu, yang kedua, dia jadikan kelemahan dia tu sebagai faktor kekuatan dia untuk dia push diri dia untuk pergi ke destinasi ke level yang lebih berjaya lagi. Dia tidak pernah mengalah. Dan juga kita tahu semua orang ada potensi. Semua manusia, semua orang Islam, bukan Islam, dia ada potensi diri, yang mana kita kena pasti potensi diri kita. Dan juga dia ada menulis dalam blog dia, balik pada Richard Branson ni, dia ada menulis dalam blog dia kata kita berhak untuk melakarkan atau kita nak designkan masa depan kita, kata dia. Tetapi dia kata tak semua orang boleh capai. Sebab apa tak boleh capai? Pasal kemahuan dia untuk capai tu tak kuat, ataupun dia cepat mengalah, dia cepat down, dia cepat putus asa lah, ataupun dia cepat tukar dia punya direction. Ini pendapat Richard Branson lah, yang ada penyakit disleksia ni. Tapi bagi dia kata dia fokus. Bila dia design dia punya future, dia design apa dia nak, dia fokus, dan dia akan buat langkah pertama, dan dia terus melangkah sampai dia pastikan dia on track dan dia dapat apa dia nak, apa yang diimpikan sebelum ni lah. Itu kata Richard Branson. Okey, balik saya kongsikan kat sini beberapa tips berkenaan dengan Richard Branson ni, apa yang dia kata yang ada pada diri dia yang dia buat betul dan membuahkan result ataupun membuahkan hasil dia. Yang pertama, dia kata impian. Dia kata ikut impian kita. Dia kata macam ni, mereka yang meluangkan masa dalam kerja bagi perkara yang disukai, contohnya, kebiasaannya akan seronok dalam hidupnya. Maknanya bila kita berimpian, lepas tu kita minat dengan satu benda yang kita buat tu. Contohnya macam katakan kita minat dalam bisnes apa yang kita suka, kita buat. Ataupun kita bekerja sepenuh masa, kita suka dengan sektor ni, kita suka dengan jenis kerja macam ni, kita lakukan. Jadi dia kata orang-orang yang ada minat macam ni, ada passion kat sini, dia kata akan lebih cepat berjaya. Macam dia lah, dia minat untuk buat perniagaan ni. Jadi orang macam ni, kata dia akan cepat ataupun dia sanggup dia ambil risiko, dan juga demi untuk dia mengejar impian dia. Ni kata Richard Branson. Satu, ambil impian. Kedua, dia kata buat kebaikan kepada orang lain. Dia kata macam ni, dia kata kalau kita tak nak buat perubahan positif, dia kata, kepada diri kita, untuk macam mana dia kata, bila kita nak buat sebarang benda yang positif, kita perlulah, kata dia, bagi positif tu pada orang lain. Kita bantu, macam konsep dia bantu orang lain, kita buat kebaikan kepada orang lain. Macam contoh, dia berbisnes, niat dia berbisnes bukan hanya untuk mengejar kekayaan saja semata-mata, bukan sekadar untuk mengumpulkan harta. Dia kata kita kena fikirkan bisnes kita ni apa yang boleh bantu orang kat luar sana. Ini dia kata penting. Kenapa? Bila kita bantu orang lain, secara tak langsung nanti orang tu akan bantu orang lain untuk ke bisnes kita. Itu pandangan dia. Itu yang kedua. Ketiga, dia kata percaya pada idea sendiri, ataupun percaya kepada diri sendiri. Yang ni dia kata kita kalau ada idea itu, kalau boleh percaya pada idea kita, yakin apa yang idea kita tu boleh merupakan impian dan kita boleh capai. Maksudnya keyakinan diri kita tu kena ada. Itu yang ketiga. Yang keempat, kata dia
berseronok ataupun enjoy ataupun relax, happy. Kat sini dia kata jika kita tak rasa seronok nak buat satu perkara tu, nanti dia akan, masalah akan datang. Jadi kita tak seronok. Bukannya penyelesaian bila kita set mindset kita tu macam tak seronok, tak happy, jadi benda-benda yang tak happy nanti akan datang, cepat melekat. Itu kata dia. Yang kelima, jangan putus asa. Ni dia pesan. Dia kata dalam perjalanan dia, kata dia, masa dia nak mulakan bisnes, dia banyaklah terbang ke seluruh dunia, banyaklah dia cuba kesana kemari untuk cari peluang berbisnes tu. Dan juga dia kata dia tidak pernah rasa dia putus asa bila untuk kejar dia punya impian tu. Dan juga sama ada dari aspek peribadi dia ataupun dari aspek kerjaya dia. Dia tak pernah fikir putus asa. Dia sentiasa cari jalan. Kalau tak boleh jalan A, dia cari jalan B. Kalau dia plan pun, dia buat dua plan. Plan A, plan B. Jadi dia supaya jangan ada sikap ataupun sifat mentaliti putus asa ni. Itu kata dia. Yang keenam ialah sentiasa mencari cabaran baru. Dekat sini dia kata kalau boleh tulis setiap idea yang ada tu, tak kira kecil ke ataupun besar ke, dan cabar diri sendiri tu untuk melakukannya. Dan juga dia kata kenapa buat begini, kata dia, kenapa bila kita buat, kita lakukan, dengan kita cabar diri kita tu, kita tak tahu apa yang hasilnya kelak. Jadi maknanya kita keep on trying, kita cuba, jangan cepat mengalah. Okay, baik. Yang ketujuh, kata dia, yang terakhir ialah yang ketujuh ialah belajar untuk agihkan kerja ni. Kita belajar untuk delegate kerja ni. Contohnya tak perlulah kata orang semua benda kita nak buat. Macam apa perkataan sekarang orang panggil Rashidah. Gitu. Semua benda dia nak buat. Kita kena belajar untuk tidak melakukan semua perkara. Kita bagi-bagi kerja. Contohnya macam kita ada team. Jadi kita bagi team sale kita, okay, yang ini prepare untuk packaging, yang ini prepare untuk delivery, yang ini prepare untuk ambil order. Macam tu kita delegate kan. Jadi benda tu jadi mudah dan senang lah, insyaAllah. Okay. Itu yang kedua. Yang ke-8 kata dia, jaga team. Jaga team maknanya macam jaga staff lah, ataupun jaga kita punya team sale kita, sama ada dropship ke, stokis ke, master stokis ke, agent ke, kita jaga dia. Bukan apa, bila kita bergerak dalam team ni, kita lagi cepat, kata orang, grow, atau bisnes kita lagi cepat pergi ke satu level lagi. Macam tu. Baik. Dan yang terakhir pesan dia, relax, bercuti. Itu dia. Dia kata jangan stres sangat dengan kerja. Kalau boleh setkan satu time bagaimana kita boleh berehat, kita boleh, kata orang, menenangkan fikiran bersama keluarga kita, untuk kita recharge semula balik. Kadang-kadang bila kita kalau kita terlalu lama kita dekat dengan kerja ni ataupun dengan bisnes ni, kita boleh burn out ataupun kita rasa lesu lah. Jadi kita tak main. Dan ini boleh mempengaruhi kita punya mindset kita, dan juga boleh mempengaruhi kita punya tindakan kita. Itu kata dia. Yang terakhir kata dia, buktikan mereka salah apabila ada cakap buruk pasal kita. Maknanya macam ni, andai kata ada orang macam menghina kita ataupun pelik apa yang kita buat ni salah ataupun tak betul, kata dia, kita buktikan yang tanggapan dia tu salah. Kita buktikan. Tapi sebelum kita nak bukti, kita fikir juga kalau benda yang salah lah kita terima, jangan semuanya kita ambil. Tapi kalau kita rasa benda ni memang betul tapi dia punya pandangan salah, ataupun dia tak cukup info nak faham yang benda ni betul, jadi kita buktikan kat dia, tunjukkan result. Itu antara perkongsian saya lah berkenaan tips daripada Richard Branson ni. Boleh ke boleh? Okay, mudah-mudahan kita mendapat sesuatu ilmu daripada sini. Mudah-mudahan kita dapat praktikkan pada diri kita, insyaAllah. Mudah-mudahan dipermudahkan segala urusan kita, insyaAllah. Okay, baik. Itu topik yang pertama. Topik kedua saya ialah iaitu berkenaan dengan program perniagaan yang kami offer, yang kami buka kepada tuan-tuan, perempuan di sana ataupun sesiapa saja yang tuan-tuan perempuan kenal. Kami ingin buka tawaran ni lah, yang mana kami sekarang ni
sedang mencari, tak kira sesiapa, sama ada suri rumah ataupun student ataupun yang masih mencari pekerjaan tetap ataupun yang menganggur lah contohnya, ataupun yang dibuang kerja ataupun yang terkesan ekonomi mereka akibat COVID-19 ni. Jadi sesiapa yang berminat untuk menjadi ejen dropship kami, peluang masih terbuka, kekosongan masih ada. Dan juga untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan sekalian, pendaftaran ni kami ni percuma, kami tak kenakan sebarang yuran pendaftaran. Kemudian tak perlu sebarang modal lah, pendek cerita. Dan juga tak perlu simpan stok pun. Lepas tu tak perlu post barang. Ini semua pihak kami akan buat lah, post barang ke klien tuan-tuan dan puan sekalian. Dan juga di samping tu kami tak tinggalkan gitu saja. Bahan pemasaran kami support. Kami sediakan macam gambar-gambar, testimoni, video-video pemasaran yang mana boleh membantu ejen-ejen atau dropship kami ni untuk membuat pemasaran di luar sana melalui sosial media mereka lah. Dan di samping tu group support, group support pun kami sediakan juga dalam bentuk FB group, WhatsApp group dan Telegram group. Kenapa ada group-group ni ialah dia punya proses ni macam ni. Kalau sesiapa yang jadi dropship kami tu, kita akan masukkan dalam group ni, dan di dalam group tu kita akan bagi info-info yang terbaru, info-info yang mana kami rasa boleh membantu melancarkan, melicinkan pemasaran tuan-tuan dan puan-puan di luar sana lah, ataupun dropship kami. Dan juga bukan itu saja, coaching pun kami sediakan secara Zoom. Kita buat dengan berbatch-batch lah. Berbatch dropship ni kita akan buat Zoom lah, kita akan buat perkongsian ke, ataupun kita akan buat sharing apa-apa yang boleh memotivasikan kita untuk kita terus bergerak lah. Kadang-kadang kita ni ada up and down. Jadi bila ada kata orang perkongsian orang yang sama dengan kita, apa yang dibuat betul, apa yang dibuat berjaya tu, kita boleh apply kat diri kita untuk kita pula cuba. InsyaAllah benda tu menjadi betul. Dan juga di samping tu kami akan sediakan reward ataupun bonus. Bonus untuk sesiapa di kalangan dropship kami yang berjaya achieve target ataupun capai kita punya target jualan tu lah, dalam bentuk bulanan ke, ataupun 3 bulan sekali, ataupun 6 bulan sekali, ataupun 9 bulan, ataupun setahun sekali. Kita akan sediakan lah bonus tu insyaAllah. Dan juga yang penting sekali ialah para dropship kami ni perlulah rajin dan juga komited. Jadi kalau tuan-tuan perempuan nak tahu lebih lanjut berkenaan program perniagaan bersama kami ni, jangan lupa PM kami, DM kami, sertakan nama, email dan juga nombor handphone tu, kami akan hubungi dan kami akan kongsikan juga. Dan juga anda kata tuan-tuan perempuan kenal siapa yang dibantu, mungkin tuan-tuan kenal di antara mereka rakan-rakan ke, ataupun ahli keluarga ke, saudara mara ke, atau jiran sebab belah ni yang terjejas mata pencarian mereka akibat COVID-19 ni, kongsikan dengan kami, insyaAllah kami akan bantu sebaik mungkin insyaAllah. Okey, baik tuan-tuan dan puan-puan sekalian, selesai topik yang kedua berkenaan dengan peluang perniagaan bersama kami. Dan juga kepada yang baru mengikuti webinar kami ni, tadi kami baru kongsikan 2 topik, iaitu pertama berkenaan dengan tip dari Richard Branson, yang kedua berkenaan dengan peluang perniagaan. Okey, baik, kita teruskan dengan topik yang ketiga, iaitu berkenaan kelebihan kurma ataupun khasiat kurma yang kita perlu tahulah. Okey, baik, semalam saya cakap berkenaan dengan kelebihan kurma, iaitu pasal karbohidrat. Dan sebelum tu saya cakap kurma ni mengandungi zat-zat sesiapa yang kajian dah buat, yang ada pada kurma ni yang memang badan kita perlukan, vitamin ataupun nutrisi apa yang diperlukan. Jadi okay, baik, hari ini saya sambung lagi berkenaan dengan vitamin dan mineral. Apa yang yang kurma ada. Okay, baik, kurma ni dia ada sumber vitamin yang bagus lah. Antaranya kalau kajian perubatan makanan mendapati kurma ni dia ada vitamin B dan juga vitamin C lah. Dan juga vitamin ni kalau nak tahu, dia adalah
dia adalah sejenis antioksidan, yang mana antioksidan ni dia punya fungsi, dia melindungi sel badan kita daripada kerosakan akibat daripada radikal bebas ni. Macam contoh, macam dia memperbaiki lagi kesihatan dalaman badan kita ni. Itu unik cerita. Dan ia ni penting kenapa tahu? Penting kenapa dia dapat meningkatkan kita punya sistem imunisasi badan kita, sistem antibody badan kita lah, untuk melawan penyakit. Itu penting. Dia boostkan kita punya sistem anti badan, sistem anti imun sistem imun kita, sistem antibody kita. Dan juga kurma ni bukan saja dia ada vitamin tu, dia juga mengandungi beberapa mineral lah, antaranya macam kalsium, fosforus, kalium dan banyak lagi lah. Mineral-mineral yang penting untuk badan. Dan juga kalau kita tahu, kalsium contohnya dia membantu pembentukan tulang kita, saraf kita di dalam badan ni. Pentingnya kalsium dan juga kalsium tu, insyaAllah. Dan juga kurma ni dia ada satu mineral yang dipanggil kalium, kalium, yang mana penting untuk kesihatan tulang dan juga kesihatan jantung. Dan juga kalium yang dia mampu untuk membina otot kita dan juga protein di dalam badan. Dia bantu membina otot dan protein dalam badan. Dan juga dia mengawal tekanan darah kita untuk mengurangkan risiko penyakit kardiovaskular ni, atau penyakit jantung yang melibatkan jantung atau saluran jantung. Okay, baik. Itu saja yang saya nak kongsikan. Boleh ke boleh, faham ke faham, insyaAllah. Itulah sedikit berkenaan vitamin dan mineral yang ada di kurma. InsyaAllah besok saya akan kongsikan lagi kandungan-kandungan lain yang ada dalam kurma yang mana boleh membantu diri kita, insyaAllah. Okey, baik. Itu saja perkongsian saya hari ini berkenaan dengan tajuk-tajuk atau topik yang saya kongsikan. InsyaAllah saya akan kongsikan lagi dengan topik yang menarik esok. Jangan lupa pukul 11 pagi seperti biasa. Jangan lupa invite kawan-kawan, semua tagkan mereka. Kita sama-sama dengar majlis ilmu. Mudah-mudahan kita mendapat ilmu, mudah-mudahan kita dapat sesuatu, insyaAllah. Kepada tuan-tuan puan yang telah mengikuti webinar saya daripada awal hingga penghujung ni, saya ucapkan berbanyak-banyak terima kasih atas komited dan konsisten tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Dan juga kepada yang baru saja mengikuti webinar saya awal, yang baru mengikuti awal ni, jangan lupa kita boleh tengok balik bila kita bila FB di download semula video ni nanti, insyaAllah. Dan juga pesanan saya berkenaan dengan COVID-19 ni, jangan lupa kita teruskan menjaga kesihatan diri kita, teruskan jaga kesihatan ahli keluarga kita, orang keliling kita, ataupun jiran tetangga kita, ataupun komuniti kita, dengan kita amalkan penjarakan sosial 1 meter, pakai double face mask, sentiasa sanitize diri, dan juga jangan lupa My App Sejahtera tu scan sentiasa, insyaAllah. Okey, baik. Sebelum tu saya ingat sebelum saya terlupa berkenaan COVID-19, saya ingin berpesan kepada tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dan juga pada diri saya juga berkenaan COVID-19 ni. Saya nak share satu satu infografik lah berkenaan dengan COVID-19 ni. Pesanan daripada Kementerian Kesihatan Malaysia. Dia kata definasi kontak rapat dan kontak casual. Kontak rapat ni dikata ialah individu yang berhubung secara langsung dengan kes positif COVID-19 ni. Itu nama kontak rapat. Sama ada dia bersemuka dengan orang yang positif COVID-19 ni 15 minit ke, atau kurang daripada 1 meter ke, ataupun yang tak memakai pelitup muka, bersentuhan. Yang ini kena hati-hatilah. Dia kata kontak rapat ni termasuk, dia kata dia di kalangan ahli keluarga, ataupun individu yang tinggal serumah, ataupun rakan sekerja yang bekerja dekat ruang yang sama, rakan sekelas ke, ataupun yang berada dalam kenderaan yang sama, dalam lingkungan jarak 2 tempat duduk lah, dalam
kereta. Jadi ini kontak rapat kena hati-hati. Dan juga dikata satu lagi, kontak casual ni apa? Okey, kontak casual ni ialah individu yang berada dekat dengan berkemungkinan terdedah kepada kes positif COVID yang tak diketahui. Kita tak tahu siapa. Dan individu ni dia berisiko rendah dijangkiti berbanding dengan kontak rapat tadi. Kontak rapat tu dah confirm dia COVID-19. Yang ini kita tak tahu di mana-mana. Dan juga dia kata kontak casual ni termasuk individu yang telah dikenal pasti mempunyai kontak dengan kes positif COVID-19 di tempat tertentu pada waktu yang sama dengan kes positif COVID-19 berdasarkan oleh Dewan check-in. Itulah perbezaan antara definisi kontak rapat dan juga kontak casual. Okay, baik, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, itu saja penerangan saya mengenai COVID-19. Jangan lupa teruskan kita berusaha, kita bertawakal, juga kita berdoa. Mudah-mudahan Allah bantu kita untuk kita berjaya harungi COVID-19 ni bersama-sama. Dan juga moga-moga Allah memutuskan rantai COVID-19 ni agar kita kembali hidup seperti ataupun kita bekerja seperti sedia kala, insya-Allah. Dan jangan lupa kepada Allah lah kita berserah. Okey, baik tuan-tuan dan puan-puan sekalian, itu saja perkongsian saya hari ini. InsyaAllah kita jumpa besok lagi dalam waktu yang sama, pukul 9 pagi. Saya akhiri ibadah saya dengan tasbih kifarah dan juga suratul As. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal 'asr, innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Saya akhiri dengan moto kami, sebaik-baik manusia ialah manusia yang paling bermanfaat bagi manusia lain. Kita stay safe, kita jaga diri kita jaga keluarga kita jaga komuniti kita jaga negara kita mesti menang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. سلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله. السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. سلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله. السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله.
مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. سلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله. السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله.